Bila dah ramai orang yang mengamalkan selawat ni, dia jadi terlalu banyak pendapat tau. Terlalu banyak pandangan. So Nisa faham kenapa ramai orang yang baru nak mula, banyak yang keliru, yang ragu-ragu, yang nak mula selawat tu pun dah rasa macam susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah handada ma fi imillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel The Journey 4444. Jadi selama Nisa sharing pasal selawat ni, baru Nisa tahu rupanya ramai yang mengamalkan selawat. So bukan nak kata daripada Indonesia, orang Malaysia pun dah ramai dah yang amalkan selawat ni. Yang dah lama amalkan selawat ni pun ada. Jadi bila dah ramai orang yang mengamalkan selawat ni, dia jadi terlalu banyak pendapat tau. Terlalu banyak pandangan. So Nisa faham kenapa ramai orang yang baru nak mula, banyak yang keliru, yang ragu-ragu, yang nak mula selawat tu pun dah rasa macam susah, takutlah macam-macam. Sebab kan Nisa tengok sebab terlalu banyak pendapat. So pendapat tu, cerita dia baru ni, Nisa punya video dekat TikTok The Journey tu, FYP. So bila FYP ni banyaklah yang ramai lah yang komen kan, yang komen bagi pendapat ada, yang cerita pasal pengalaman ada, yang bagi nasihat pun ada. So bila Nisa tengok pandangan tu, memang setiap orang yang mengamalkan selawat ni, mereka ada pandangan dan mereka ada pendapat mereka masing-masing. Dan ada pegangan yang mereka pegang masing-masing. So Nisa sendiri pun ada pendirian Nisa sendiri dalam mengamalkan selawat ni. Jadi Nisa tengok ada yang pendapat yang agak open-minded lah. Macam dia okey. Dia faham. Maksudnya dia beramal dan dia faham. Ada juga pendapat yang dia beramal tapi mungkin dia agak kurang faham tentang selawat ni. Sebab tu kadang-kadang ada juga pendapat-pendapat yang agak ekstrim tentang selawat ni kan. Macam banyak benda lah tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. So menyebabkan orang yang baru mula nak selawat ni jadi susah, keliru. Ramai yang keliru tentang selawat ni. Sebab ada je sejenis golongan yang beramal tapi tak faham dengan selawat ni. Sebab tu dia ada pandangan dan pendapat yang lain-lain lah. Ada yang tak sependapat pun ada. Sebab tu jadi isu, jadi gaduh masing-masing. Sedangkan selawat ni bagi Nisa simple je. Kenapa nak isukan banyak benda? Kenapa nak bergaduh tentang pendapat dan pendirian masing-masing kan? Kita just beramal saja. So sebabnya tak faham tentang selawat ni. Jadi apa yang Nisa nak kongsikan hari ni adalah tentang pengalaman Nisa sendiri masa mula nak selawat ni. So Nisa bermula dengan zero. Nisa memang tak tahu langsung pasal selawat ni. Memang tak ada ilmu langsung pasal selawat ni. So Nisa cuma dengar ceramah-ceramah pasal selawat ni kan. Dan Nisa just buat je. Bila Nisa tahu rupanya selawat ni kita boleh buat untuk hajat-hajat kita. Itu masa mula-mula Nisa tahu pasal selawat ni. Sebab hajat. Sebab Nisa memang berhajat waktu tu. So bila Nisa dengar banyak kisah keajaiban selawat kan, Nisa macam tak mustahil lah kan. Setiap orang yang mengamalkan selawat ni, semuanya merasai keajaiban selawat. So macam bagi kita kan, yang baru nak mula, kalau orang lain boleh buat, kalau orang lain buat dan dapat, kenapa kita tak boleh? Kita ada Allah yang sama kan, yang bagi rezeki, yang bagi semua nikmat-nikmat tu Allah yang sama. So takkanlah orang lain buat dapat, kita buat tak dapat apa-apa. So mustahil benda tu. Itu yang Nisa rasa waktu mula-mula lagi Nisa nak start selawat ni. So apa yang Nisa buat, Nisa just buat je. Waktu tu Nisa tak tahu tau. Ada selawat Jibril lah, ada selawat Tafrijiyah lah, ada Nariyah lah, Mujiat, lain-lain sirah selawat tu Nisa tak tahu langsung. Yang Nisa tahu, selawat yang Nisa tahu waktu tu adalah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So Nisa buat selawat tu je. Nisa pun tak tahu yang selawat yang masa kita baca dekat tahiyat akhir tu adalah selawat Ibrahimiyah. Nisa tak tahu. Benda-benda tu semua tahu selepas Nisa dah berapa bulan amalkan selawat, dan masa Nisa duk cari ilmu pasal selawat tu lah, baru Nisa tahu pasal sirah-sirah selawat yang lain. So masa mula-mula tu Nisa tak jumpa banyak pandangan tentang selawat ni.
Maksudnya pandangan daripada orang-orang yang mengamalkan selawat ni lah. Nisa tak dapat nasihat daripada mana-mana orang yang mengamalkan selawat ni. Sebab Nisa seorang-seorang waktu tu. Nisa just cari rujukan Nisa daripada ceramah-ceramah Habib, Ustaz. So bila nak kata ada kekeliruan tu, ada juga tau. Sebab ada Ustaz ni cakap macam ni, ada Habib cakap macam ni. So Nisa ambil pandangan tu melalui majoriti. Majoriti cakap macam tu, okey, maksudnya okey. Jadi bila Nisa tengok ramai yang keliru tentang selawat ni, saya tahulah sebab ada yang nak mula selawat tapi minta pandangan orang yang mengamalkan selawat ni. Memang tak salah tau nak minta pandangan orang yang ada pengalaman tentang selawat ni. Tapi bila Nisa tengok ada orang yang mengamalkan selawat ni, dia ada yang faham, ada yang tak faham. Ada yang just beramal saja tapi tak faham. Ada yang beramal tapi dia faham. Beramal dan faham ni okey lah kan, sebab pandangan dia tu tak terlalu ekstrim ni saya tengok. So apa yang kita boleh buat kalau untuk nak mula selawat? Kali Nisa sendiri memang buat je. Apa selawat yang kita tahu, just buat je. So buang semua rasa ragu-ragu apa semua tu kan. Just buat. Selawat je dulu dalam tempoh 40 hari tu dengan target berapalah kita nak buat tu kan. Just buat je, selawat je. Tak perlu letak tepi pandangan ke nasihat ke pendapat orang lain ni, semua letak tepi, buat dan rasa sendiri. Itu Nisa masa mula-mula dululah. Then masa dah rasa keajaiban selawat tu, barulah Nisa cari ilmu tentang selawat ni. Sebab Nisa dah yakin dengan keajaiban selawat ni. Nisa kata Nisa tak nak berhenti dekat tu. Itulah start ujian yang Nisa nampak banyak sangat pandangan yang keliru tentang selawat. Bila Nisa cari ilmu tentang selawat ni, banyak sangat pandangan yang keliru tentang selawat. Dan memang ada pandangan yang tak faham sebenarnya tentang selawat ni. Sebab kadang-kadang Nisa cakap dekat diri Nisa sendiri kan, alah, selawat ni simple sebenarnya. Kenapa ramai yang keliru lah? Kenapa ramai yang ragu-ragu lah? Kenapa nak start pun dah rasa was-was lah? Kenapa? So macam selawat ni dia tak sama dengan amalan lain tau. Sebab apa? Sebab ikhlas pun diterima, ragu-ragu pun diterima. Kenapa kita tak buat je? Kenapa nak tunggu ikhlas baru nak buat? Kenapa nak tunggu faham apa semua baru nak buat? Kalau kita just buat je, tak perlu fikir pasal keraguan kita ke apa semua lah kan. Just buat je, tetap diterima. Then kalau kita terus nak beramal tu kan, itu yang kena cari ilmu. Sebab kita tak mau lagi keliru, kita tak mau lagi ragu-ragu dengan apa yang kita nak pegang tu. Itulah yang Nisa start cari ilmu. So apa yang Nisa faham tentang selawat ni dan buatkan Nisa tak lagi keliru, tak lagi was-was tentang selawat ni, Nisa banyak dapat ilmu tu daripada penerangan Habib Novel Al-Idrus. So kalau hampa nak dengar penerangan yang jelas, yang tepat, yang padat, Nisa dah sediakan satu website The Journey. Hampa boleh tengok je dekat situ. Sebab Nisa tak follow banyak guru tau. So Nisa follow guru. Okay, Nisa cerita ni sorry tak cakap. Ada guru yang dia betul-betul beramal dengan selawat ni dan dia dah rasa keajaiban selawat. Nisa follow guru-guru yang macam tu. Guru-guru yang memang ada pengalaman tentang selawat dan memang mereka pun suka sebab pasal selawat ni. Memang mereka pun suka dengan selawat. Nisa akan follow guru-guru tu je. Yang lain yang agak pelik-pelik sikit dia punya pandangan tu, Nisa letak tepi. Nisa tak ambil. Nisa follow yang guru-guru yang betul-betul beramal dengan selawat. Dan mereka pun ada selalu bagi ijazah selawat lah. Sirah selawat yang selepas selawat yang Nisa baca, yang Nisa tahu tu kan. Sebab tak tahu nama selawat tu apa. Tapi Nisa rasa selawat tu nama selawat Anasiyah kot. Tak silap Nisa. Yang Nisa, bukan. Sajaratun Nuqut Sajaratun Nuqut. Selawat yang mula-mula Nisa baca tu. Selawat Jibril pun Nisa tak tahu kata ada nama selawat Jibril. Sirah-sirah selawat yang lain tu Nisa banyak dapat daripada Ustaz Nizam lah. Ustaz Nizam Al-Banjari. So apa yang buatkan Nisa tak keliru lagi tentang selawat ni, Nisa dah tak ragu-ragu. Pertama, Nisa faham yang selama kita berselawat ni, bukan kita yang berselawat tapi Allah yang berselawat. Selawat kita ni apa? Selawat kita ni adalah doa. Dalam penerangan Habib Novel Al-Idrus cakap, kita takkan mampu berselawat seperti mana yang Allah nak. Sebab itu, apa yang Nabi ajak kepada kita tu adalah cara berselawat, bukan jenis berselawat. So Nisa boleh terima
apa yang Habib Novel terangkan tu. Sebab apa tau? Yang orang selalu cakap lah, baca salawat yang Nabi ajak je. Okey, kalau lah yang memang betul salawat tu Nabi ajak tau. Memang, dan salawat Ibrahimiyah tu adalah salawat yang paling afdal. Dia adalah penghulu segala salawat. So kalau hampa tak membaca sirah salawat yang lain pun, nak baca sirah salawat yang Ibrahimiyah saja, baca itu saja pun okey, tak ada masalah. Tapi kita nak cerita pasal ni tau. Kalau orang kata okey, baca salawat tu je, jangan baca salawat lain. Okay, kalau apa yang Nabi ajak tu adalah jenis selawat, bukan cara berselawat, maksudnya kita memang kena baca yang tu. Tapi kenapa dalam berselawat ada banyak sirah? Sahabat-sahabat pun bila tulis karang selawat pun, Nabi tak ada cakap tak boleh. Nabi tak kata tak boleh. Itu yang macam yang ni setahun. Tak ada kata Nabi kata tak boleh selawat selain selawat yang Nabi ajak. Tapi tiba-tiba kita dengar pandangan yang kena selawat yang Nabi ajak saja. So kita kalau orang yang baru nak beramal dengan selawat ni, kita akan fikir apa? Oh, salah ke sirah selawat yang lain tu? Tak boleh tak boleh selawat tak boleh selawat dengan sirah selawat yang lain Maksudnya kena selawat tu selawat Ibrahimiyah je lah. Tak boleh selawat lain, tak boleh. So macam kalau apa yang Nabi ajak tu bukan tata cara berselawat, dia macam ni dia macam orang keliru tentang tata cara selawat dengan jenis selawat. Sebab tu yang jadi banyak sangat pandangan tu Tapi bila ni saya dengar penerangan Habib Novel Al-Aidrus ni, Habib cakap yang Nabi ajak kepada kita tu adalah tata cara selawat, bukan jenis selawat. Sebab tu Nabi, macam sahabat ni tak tahu kan, cerita dia sahabat ni tak tahu macam mana nak selawat kepada Nabi. Dan Nabi ajak pada sahabat, minta saja untuk Allah berselawat kepada Nabi. Dan Allah pula beritahu kita dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang Allah dan semua para malaikat sentiasa berselawat. Maksudnya selama yang berselawat ni adalah Allah, bukan kita. Kita ni cuma doa, minta untuk Allah berselawat. Sebab tu ada bermacam sirah selawat, dan sirah-sirah selawat tu kalau kita faham makna dia, itu adalah doa. So macam tak jadi masalah pun sebenarnya. Sebab tu yang Nisa tak ada keraguan untuk nak baca sirah-sirah selawat yang lain. So Nisa open je. Semua selawat diterima, semua selawat bagus. Setiap selawat ada kelebihan dia masing-masing. So soal hitungan satu lagi. Bila kita letak satu hitungan tu kan, ada yang cakap selawat ni mana boleh letak hitungan? Selawat je lah. Kan? Betul juga. Memang betul pun. Sebab kalau kita dengar yang hadis Ubay bin Ka'ab kan. Ubay pun nego dengan Nabi kan. Ubay nego dengan Nabi. Dia nak jadikan 1/3 masa dia zikir tu. Lepas tu sampailah dia nak jadikan seluruh waktu zikir dia adalah untuk berselawat kepada Nabi. So memang kalau ikut tu tak ada lah hitungan sebab kita nak jadikan seluruh waktu dia. Tapi kita bukan yang sama dengan Ubay. Kita perlukan target, kita perlukan nombor untuk kita nak capai satu hari, nak latih diri kita ni untuk jadikan satu hari tu banyaknya selawat. Kita kena mula dengan ada nampak nombor tu. 1,000 dulu ke, 500 dulu ke, 200 dulu. Sebab kalau tak ada target tu, kita jadi macam tak ingat nak selawat. Tak ingat tak selawat. Jadi macam tu. Okey, satu lagi tentang hitungan tu kan. Nisa pernah dengar ada seorang guru ni cerita. Nabi dulu kan berzikir ada hitungan dia. Pasal tak Nabi kalau Nabi bagi tahu zikir ni baca berapa sekian-sekian, zikir ni baca berapa, ada hitungan kan, ada nombor, ada bilangan kat situ. So guru ni cerita hitungan tu adalah sunnah Nabi. So apa jadi masalahnya kalau orang yang berselawat ni letak hitungan dia? Sebab dia sendiri nak praktikkan hidup dia untuk jadikan seluruh waktu dia dengan penuhnya berselawat. Dia perlukan hitungan tu. Ada orang dia rasa macam tak apa, tak payah hitungan, dia boleh selawat. Ada orang jenis macam tu, it's okay. Ada orang perlukan hitungan, perlukan nombor untuk dia buat target, untuk dia capai benda tu. So tak ada masalah pun benda tu. Itu satu benda. Lepas tu apa lagi yang ni sertifikat yang betapa besarnya selawat ni. Macam guru cerita kan, amalan-amalan lain ni tak ada dengar lagi kata Allah ni
solat, puasa, bayar zakat. Tapi bila mai dekat selawat ni, Allah bagi tahu yang Allah dan semua para malaikat sentiasa berselawat. Apa yang Nisa faham maksud sentiasa tu, selama-lamanya. Dari dulu sampai nanti, sampai bila-bila Allah sentiasa berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Waktu tu Nisa rasa macam betapa pentingnya selawat, betapa besarnya manfaat berselawat ni. Allah sendiri berselawat, malaikat pun berselawat. Dan Allah pula ajak kita ni, orang-orang yang beriman lah. Apa yang Nisa dengar, orang-orang beriman. Allah tak ajak semua manusia, tapi Allah ajak orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang berselawat ni, dia adalah orang-orang yang dipanggil untuk sahut perintah Allah ni, untuk berselawat. So Nisa pun kadang-kadang tak boleh perintah bila orang macam meremehkan selawat ni. Sedangkan selawat ni adalah perbuatan Allah. Allah sentiasa berselawat. Tapi orang yang ada yang macam meremeh, nampak selawat ni remeh sangat, tak ada apa, tak yalah selawat, buatlah benda lain. Macam apa? So macam tak apalah, mungkin dia pun tak faham yang tu. So bagi Nisa, kalau nak mula berselawat ni, carilah ilmu. Cari ilmu. Dalam cari ilmu tu, selawat. Nisa pun pernah hadapi yang macam kekeliruan tu kan. So setiap kali selawat, Nisa minta, ya Allah, tunjuklah kebenaran yang sebenar. So kebenaran tu Nisa dapat penjelasan yang tepat sangat, yang betul-betul Nisa faham daripada penerangan Habib Novel Al-Aidrus. So kalau hampa nak dengar penerangan tu, ada dekat link, dekat description tu dalam website dia je ni. Tengok je semua video kat situ, hampa boleh tengok. Bila dah faham ni, buat je, tak perlu ragu-ragu. Nisa pun mula dengan tak faham, dan Nisa buat je. Bila dapat rasa sendiri keajaiban tu, baru Nisa cari ilmu. So bila cari ilmu, dah betul-betul faham, Nisa nak pegang betul-betul selawat ni. Sebab kebaikan dia di dunia sampai akhirat, kita sendiri dah rasa. Nisa sendiri macam sirah selawat yang lain kan. Setiap sirah selawat tu, Alhamdulillah Nisa rasa keajaiban tu. So macam bila orang cakap macam-macam lah pasal selawat ni kan, Nisa macam Nisa ignore je. Sebab kita sendiri dah rasa. Kenapa kita nak ambil pandangan orang yang kita tak tahu dia betul-betul buat, dia betul-betul rasa pasal selawat ni. Kenapa kita nak ambil pandangan yang macam tu, sedangkan kita sendiri dah lalui benda tu. So kita dah faham, just jalan je, teruskan banyakkan berselawat. Jadi kalau nak mula selawat tu, kalau rasa terlalu banyak kekeliruan, tolak tepi semua pendapat. Selawat je, buatlah 40 hari, ikut target yang mampu, just buat. Sambil-sambil tu, kalau boleh rujuklah dekat orang yang betul-betul berilmu lah. Janganlah baca dekat komen-komen. Memanglah kadang-kadang ni saya tengok kat komen tu betul apa dia bercakap tu. Tapi bila terlalu banyak pendapat, jadi terlalu banyak kekeliruan. Jadi rujuklah pada orang yang betul-betul berilmu. Bukan Nisa lah. Jangan rujuk dengan Nisa. Sebab apa yang Nisa cakap, mungkin Nisa cakap tu yang Nisa faham A, mungkin yang keluar B. Dan hampa pula faham C. Better rujuk dekat ceramah-ceramah ustaz ke, Habib ke. Sebab bila ni saya tengok orang beramal ni, dia memang ada dua jenis. Satu jenis yang beramal tanpa faham, satu yang beramal dia faham tentang selawat ni. Yang tak faham tu yang selalunya banyak kekeliruan. Banyak ada pendapat yang sendiri punya pendapat. So better rujuklah pada tempat yang betul. Okay? So, jangan terlalu minta banyak pandangan. Jangan terlalu minta banyak pandangan bila nak mula ni. Bila hampa minta terlalu banyak pandangan, dia jadi banyak pandangan lah yang buat hampa keliru. Walaupun pendapat tu kadang-kadang memang betul pun, tapi dia banyak keliru. Better kalau tak mau keliru banyak, jangan dengar banyak-banyak pandangan. Buat saja dan cari rujukan yang betul. Okay? So, insyaAllah, minta dekat Allah dapat istiqamah selawat ni tanpa ragu-ragu. Yakin dengan setiap selawat yang hampa baca. Okay? Mudah-mudahan perkongsian Nisa kali ini bermanfaat untuk semua. Nisa minta maaf kalau ada kekurangan ataupun ada yang terasa hati ke dalam video kali ini. Nisa minta maaf banyak-banyak. Jangan lupa terus perbanyakkan berselawat dan ajak lebih ramai lagi orang untuk memperbanyakkan selawat.
Jumpa lagi di next journey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih.